Itu dia sedikit sebanyak perkongsian tentang bajet 2023. Jadi anda bagaimana? Suka tak dengan bajet semalam? Biasalah kita akan dapat pelbagai reaksi. Ada yang mungkin suka, ada yang mungkin macam tak berapa puas hati. Tapi biasalah, kita manusia, kita ada suara untuk berkata-kata. Dan tentunya sebenarnya bersama dengan kami hari ini, seseorang yang orang kata lebih arif untuk bincangkan tentang bajet 2023. Kita nak kupas sebenarnya apa yang ada dalam bajet ni. Adakah bajet 2023 ni dia lindungi kebajikan rakyat? Adakah memang menyeluruh? Jadi kita nak bersama dengan seorang pakar ekonomi, pakar IT, pakar ekonomi, iaitu Dr. Anwar Shah Bali Muhammad. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tersenyum riang nampaknya lepas dengar bajet, Doktor. Saya bersyukur sebab bajet dapat dibentangkan semalam sebab ada teka-teki sehingga beberapa hari lepas kemungkinan bajet sama dibentang kalau tidak. Alhamdulillah. Semalam teka-teki telah terjawab, bajet telah dibentangkan. Itu satu kegembiraan bagi saya. Alhamdulillah. Yang penting mulakan hari kita. Hari ini kita nak bincang tentang bajet 2023. Itu kalau nak ceritakan aspeknya banyak. Betul ya, Doktor? Banyak kita boleh kupas. Tapi kita mungkin boleh mulakan dulu dengan kerajaan peruntukan katanya lebih daripada 55 bilion khusus untuk subsidi, bantuan dan juga insentif bagi meminimumkan kos sara hidup. Itu dia. Belik pagi ni. Jadi mungkin doktor boleh uraikan sedikit. Uraikan. Okey, Dayah dan juga Haziq, kalau kita soroti semula bajet semalam yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan, pertamanya kita kena faham dari segi bajet ni sebenarnya bajet yang tertinggi dalam sejarah negara kita. Dan bajet ini adalah 12% lebih tinggi daripada bajet tahun lepas. Dari segi pendapatan juga, pendapatan negara diunjukkan meningkat 16% pada tahun depan. Bajet operasi kita pun meningkat 16.6%. Dan lebih ketara sebenarnya, lebih ketara adalah bajet perbelanjaan pembangunan kita meningkat 26%. Ada yang mengatakan bajet pembangunan ini meningkat. Pada pandangan saya, ia disebabkan oleh bila bajet pembangunan dipertingkatkan, maka ia mencipta peluang pekerjaan. Lebih banyak projek pembangunan akan dilaksanakan di Semenanjung Malaysia. Contohnya menambahbaikan bangunan kerajaan dan sebagainya di Sabah dan Sarawak akan mencipta peluang pekerjaan. Dan juga itu yang pertama disebabkan oleh kenaikan peruntukan pembangunan. Yang seterusnya soalan tadi adalah berkaitan dengan subsidi. Subsidi sebenarnya tahun lepas diperuntukkan 31 bilion Dayah dan Haziq. Dan tahun ini bajet untuk tahun depan akanlah peruntukan lebih 55 bilion. Namun harus diingat, walaupun bajet tahun ini yang dibentangkan tahun lepas itu 31 bilion tapi telah meningkat sehingga ke 77.7 bilion. Jadi sekitar subsidi ini adalah sekitar 55 bilion. Pada pandangan saya, kerajaan berhasrat untuk melaksanakan peralihan subsidi secara berperingkat khususnya untuk membantu golongan yang diperlukan, contohnya M40 dan juga B40. Sebab ketika ni Haziq, contohnya minyak ton 95 tu kan, gaji 3,000 pun harga yang sama, gaji 100,000 pun harga yang sama. Jadi pada ketika ini perlu ada keseimbangan, manakah yang perlu dibantu. Satu lagi contoh yang subsidi yang diumumkan semalam ya Haziq, iaitu menghapuskan subsidi sebanyak RM40 bil elektrik kepada B40 ke bawah tu, iaitu miskin tegar. Yang mana ini begitu penting Haziq, sebab apa? Tahun ini kerajaan telah belanjakan 5.8 bilion untuk subsidi bahan api supaya harga bil elektrik tidak naik. Pasti pada tahun depan sama ada harga bil elektrik akan naik atau tidak. Tapi sekiranya keadaan tertentu yang luar biasa berlaku, sebab kita adalah pengimport arang batu. Arang batu ni penting untuk menjana elektrik negara kita. Jadi ketidaktentuan ekonomi global ni memberi kesan kepada harga elektrik. Sekurang-kurangnya B40 dan M40 dan juga entry level T20 yang awal tu. Sebab T20 ni pun Haziq, dia ada gap yang besar. T20 bermula dari sekitar 2,500, 12,500, 12,600 sehingga ke 100,000 pun T20. Beza. Jadi mungkin ada T20 sedikit dan entry level yang perlu diberi perhatian. Selain daripada subsidi-subsidi lain, antaranya subsidi kepada pesawah, nelayan, pekebun kecil. Ada yang pesawah memperoleh pendapatan 3 bulan secara berturutan, iaitu setiap bulan RM200. Dan juga di musim tengkujuh ni kita tahu kita ni berhadapan dengan musim tengkujuh. Hari-hari redup dan hujan. Betul. Nampak matahari itu pun sekarang ni dah sukar sebenarnya. Jadi ini semua sign atau tanda untuk memastikan bahawa kerajaan bersedia. Semalam juga diumumkan tentang bantuan untuk menghadapi bencana alam.
dan juga bantuan untuk memberikan perlindungan kepada pekebun kecil ni. Dan contohnya pekebun kecil getah tu dapat 4 bulan bantuan setiap bulan RM200, dan juga skim melindungi pertanian. So ini betul penting sebab pertanian ni perkara paling penting, Haziq. Saya nak contoh satu lagi perkara paling penting kenapa pertanian semalam bajetnya agak tinggi juga. Peningkatan pertanian adalah 10.39%, pertanian dan makanan. Sebabnya kenapa, Haziq? 2020 kita import 50 bilion makanan. 2021 kita import 61 bilion. Tahun ini kita import 70 bilion kunjuran untuk makanan saja. Penting untuk kita buat production dalaman tu sendiri. Ya. Okey. Doktor, selain daripada apa yang doktor cakap tadi tu, ada satu lagi yang mendapat bajet tertinggi tahun 2023 nanti adalah pendidikan. Lagi-lagi bantuan pendidikan pun dinaikkan daripada 100 ke 150. Mungkin doktor boleh komen sikit mengenai bajet pendidikan yang dinaikkan ni. Alhamdulillah, saya rasa itu sebenarnya satu inisiatif yang amat baik di mana bantuan awal persekolahan telah dinaikkan daripada 100 ke RM150 dan dia meliputi semua sekarang ni. B40, M40 dan mungkin T20 juga. Semua pelajar murid mendapat bantuan RM150. Semua kategori dapat bantuan, semua murid dapat bantuan RM150. Itu begitu baik sebenarnya sebab kita tahu bahawa sebahagiannya kos sekolah ni amat besar. Sebenarnya amat besar sebenarnya. Bantuan persekolahan ni memang bantu kenderaan sekolah ni. Kita bayangkan kenderaan sekolah kan, saya selalu sebut kenderaan sekolah pun kosnya tinggi. Kalau 3 orang anak, seorang RM200 dan RM600 dah. Hantar anak saja untuk kenderaan yang untuk dihantar anak ke sekolah. Yang keduanya, kalau Haziq dapati bahawa Menteri Kewangan juga menyebut tentang RMT, makan rancangan makanan tambahan tu. Dari segi RM2.50 naik ke RM3.50 di Semenanjung dan di Sabah dan Sarawak RM3 ke RM4. Cuma saya mencadangkan pada masa akan datang sebenarnya untuk RMT ni bukan hanya diberikan kepada murid-murid B40 saja, Haziq. Dan saya bahkan boleh diperluaskan kepada M40 sebenarnya. M40 juga anak-anak murid mereka juga dapat RMT ni. Yang keduanya, RMT ni diberikan kepada sekolah rendah. Saya nak mencadangkan juga pada masa-masa akan datang supaya kerajaan dapat mempertimbangkan untuk diperluaskan ke sekolah menengah. Sebab apa saya kata sekolah menengah? Makanan sekolah menengah pun mahal, Haziq. Betul. Kalau senang cerita, makanan sendiri memang sangat-sangat mahal sekarang. Naik harga semua tu. Dan lagi-lagi kalau ada ramai anak kan? Betul. Kalau Haziq, kalau saya dulu pergi sekolah, masa saya pergi sekolah, saya ingat lagi mak saya bagi RM1. Saya bagi RM1. Sekarang ni RM5 pun tak cukup. Tak cukup. Betul. Beza betul. Ini kos-kos yang nampak lah sebenarnya. Kita dapati itu yang perlu dilihat lah sebenarnya. Okey. Kalau kita tengok, ada satu lagi. Mengenai investment. Kalau cakap tentang had pegangan ASB. Dan juga kadar cukai yang tadi Daya ada sebut yang pasal 2 mata tu. 2 mata peratusan. Ini sebenarnya menjadi buah mulut semua orang bercakap tentang ini. 2% ada penurunan. Apa pendapat doktor? Okey, kalau kita lihat ada 2 tadi soalan Haziq dan Dayah. Satu adalah pengurangan cukai itu. Yang kedua simpanan. Pengurangan cukai ni sebenarnya adalah berdasarkan insentif yang diberikan semalam di mana berlaku pengurangan 2% panjaran pendapatan antara RM50,000 ke RM100,000. Bermakna daripada RM50,000 ke RM70,000. Pengurangan cukai 2% tu daripada 13% ke 11%. Daripada RM70,000 ke RM100,000 daripada 21% kepada 19%. Maksudnya apa? Ada lebihan. Pendapatan tu untuk digunakan. Untuk digunakan ada beberapa keadaan. Satu, digunakan untuk keperluan harian. Satu, untuk simpanan. Baik. Sebab kita tidak tahu apa perkara luar jangka yang boleh berlaku. Semalam kerajaan telah umumkan sekurang-kurangnya 2 insentif untuk simpanan. Yang pertama, KWSP dinaikkan simpanan yang terbuka ni kenaikkan per RM100,000. Yang kedua, ASB daripada RM200,000 naik ke RM300,000. Bumi Putera ni penting sebab kajian terkini menunjukkan 81% pencarum Bumi Putera mempunyai bawah RM1,000 simpanan di KWSP. Bayangkan. 81%. So kerajaan mengambil tindakan untuk membantu rakyat untuk menabung ni satu inisiatif yang baik dan saya rasa dengan pengurangan 2% cukai pendapatan M40 ni adalah yang terbesar penyumbang bilangan dia terbesar yang menyumbang cukai pendapatan. 1 juta orang akan memperoleh manfaat daripada inisiatif ni.
Ya, betul. Baik, sebenarnya kami sangat berbesar hati dan juga berterima kasih kepada doktor sebab kongsi sudi dengan kami sedikit sebanyak aspek tentang bajet 2023. Dan tentunya harapan kami supaya sama-sama kita dapat manfaatkan apa yang telah pun dibentangkan semalam dengan 372.3 bilion kan bajet untuk tahun 2023 ni. Apa pun sebenarnya banyak soalan yang kami nak tanya lagi dekat doktor tapi masa mencemburui kita doktor. Kita doakan agar bajet ini dapat dimanfaatkan oleh semua rakyat Malaysia. Ya, betul. Jadi, terima kasih banyak doktor sudi kongsi dengan kami. Baik. Doktor, nanti kita borak-borak lagi doktor. Boleh. Di lain hari. Kita jumpa lagi. Okey doktor, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Dr. Anwar Shah Bali Mohamad, seorang pakar ekonomi yang telah pun memberikan kita sedikit sebanyak komen mengenai bajet yang menggunakan 3R. Betul. Iaitu responsif, responsible dan juga reform. Jadi macam saya pasti macam Haziq sendiri, kita ni sebagai ibu bapa kan, mesti nombor satu kita akan tengok adalah bantuan pendidikan. Betul tak? Apa yang terbaik untuk anak-anak kita.